Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muka surat 1 tu terus buka muka surat 1. Idh qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya baca jemaah ikut. Yang atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim
barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul azim. Dan katakanlah wahai Muhammad di dalam doamu, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan. Dan aku berlindung kepadamu wahai Tuhanku, supaya syaitan itu tidak menghampiriku. Doa orang-orang beriman terus berlangsung sedangkan syaitan tidak pernah berhenti membisikkan bisikannya. Sehingga kesudahan golongan yang kufur ingkar itu, apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka, lalu berkatalah mereka, kembalikanlah daku agar hidup di dunia, supaya aku dapat mengerjakan amal-amal soleh dalam perkara yang telah aku tinggalkan. Allah menjawab, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya perkataanmu itu hanyalah kata-kata yang ia sahaja mengatakannya, sedang di hadapan mereka ada alam barzah, sehingga hari mereka dibangkitkan semula. Surah Al-Mu'minun 97, 98, 99, 100. Ada 4 ayat. Benarlah firman Allah yang Maha Agung. Pagi ni kita nak tadabbur ayat ni. Yang kat depan ni bukan Ustaz Asnol, adik dia Ustaz Asnil. Ustaz Asnil cuti, jadi dia pas Ustaz Asnil tu datang. Serupa ke sama dengan yang kat depan ni? Kembar kan? Jadi alhamdulillah. Jadi pagi ni sedikit special, sempena Hari Malaysia. Buku ni ada kawan kita infak. Kita doakan ayah dan ibunya, arwah ayah dan ibunya mendapat pahala jariah. Jadi buku ni sampai secara infak, tentu ambil bawa balik, boleh baca-baca insya-Allah. Jadi ayat yang kita baca kali ini adalah ayat yang jarang. Saya yakin ayah ibu jarang baca ayat ni, tapi mesej dia ayat ni sangat besar. Dia menjawab beberapa persoalan besar dalam hidup kita. Soalan pertama, apakah yang berlaku tiap-tiap hari tak pernah berhenti? Jawapannya, syaitan membisik. Dalil ni, ayat ni. Soalan kedua, apakah yang sangat besar berlaku kepada orang yang hampir mati? Jawapannya, bisikan syaitan. Dalilnya ni, ayat dia. Sebab tu kita semua tahu, menjelang waktu kematian, biasanya, dan ini memang kita sedia maklum, bahawa waris, please jangan tinggalkan pesakit. Jangan biarkan pesakit meninggal keseorangan. Dan itu yang kita nakkan. Kita didik anak kita supaya faham agama, pandai agama, hafal Quran, pandai mengurus keuangan, sampai dia lebih banyak duit daripada kita. Akhirnya sebenarnya tujuan akhirnya supaya dia menjaga kita. Dan yang paling penting sekali, dijaga kita ketika nak meninggal tu. Jaga supaya kita semayang. Walaupun sakit di katil hospital, semayang. Walaupun semayang duduk. Walaupun semayang dengan isyarat mata. Seolah-olah orang yang sakit berkata dengan perkataan badan, body language, along, angah, ucu, ayah sakit, ibu sakit, bantulah ayah, bantulah ibu, ingatkan ayah. Bila waktu semayang tak payahlah ayah tanya banyak kali, dah masuk ke waktu semayang. Ayah, ibu ni Along ni, Along nak bantu ayah ni subuh ni, nak bantu berwuduk ayah ayah ulur tangan ayah, dia mana ada wuduk mula dengan tangan kan, basuh muka dulu. Ni Along tengah basuh muka ayah ni, niat ayah niat wuduk. Kita anak sapu muka ayah dengan air. Yang niatnya ayah. Boleh? Wuduk sebenarnya orang lain boleh tolong wudukkan kita walaupun kita tak sakit. Boleh? Tak ada masalah. Tapi kita tak buatlah kan. Sebab kita boleh wuduk sendiri. Nanti waktu kita sakit, waris akan wudukkan kita. Kalau dia tak tahu, terkontang-kanting lah kita. 6 hari sakit kat hospital, Ustaz, arwah ayah tak solat pun. Kenapa you tak bantu? Saya tak tahu Ustaz macam nak tolong arwah ayah saya. Ya Allah, 6 hari sebelum meninggal, sedangkan dia orang masjid. Tak bantu dia, kesian dia. Jadi buku kecil ni bertajuk
buklet kecil ni, apa khabar pesakit, apa khabar waris pesakit. Waktu kita sedang cakap ni, katil hospital tidak penuh. Penuh semua. Kalau pergi hospital-hospital kecil, hospital lama-lama macam hospital Kajang, sampai melimpah keluar. Sampai dekat tempat laluan tu, kita pun naik segan kadang-kadang. Kita segan lah. Yang sakit tu lagi segan. Kadang-kadang yang sakit perempuan, Allah. Yalah, keutamaan patutnya kita santuni. Sebab bukan orang lain pun yang sakit tu, mereka yang berjasa di dalam masyarakat. Ayahanda, pangkat ayahanda bonda kita. Walaupun dia tidaklah, tapi dia kaki tangan kerajaan, pesara-pesara kerajaan. Tuan-tuan, ayah ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tengok. Ayat yang kita baca ni besar ni. Tapi ayat ni kot tersorok di tengah-tengah juzuk Al-Quran. Bukan berada di awal juzuk. Bukan berada di akhir juzuk. Kita biasa baca Al-Baqarah yang awal-awal tu. Kita biasa baca juz 30 yang akhir-akhir tu. Yang tengah-tengah ni jarang kita baca. Banyak sebab lah. Pertama sebab besar sebab kita lah nak buat macam mana. Tapi Alhamdulillah mungkin dengan cara kita buat the cutting of paper, the cutting of verses, kita akan jumpa beberapa penting ayat mesej yang nak disampaikan. Allah Ta'ala mengajar kepada Nabi SAW satu doa, dan bermakna ini adalah doa untuk sama-sama kita amalkan. Doa hindari bisikan syaitan. Saya yakin ayah ibu boleh tak angkat tangan, siapa kalangan ayah ibu yang tak pernah syaitan membisikkan sesuatu kat dia? Ustaz, saya rasa lah sampai umur saya sekarang ni syaitan tak pernah bisik. Yang ada saya bisik kat syaitan tu, Ustaz. Oh, hebat ni. Maksudnya saya rasa kita rasa bisikan itu. Kalau untuk yang anak-anak muda, pangkat cucu-cucu ayahanda bonda, anak-anak saya, kalau kita tak ajar mereka keliru di antara bisikan tu suara siapa? Suara hati dia ke ataupun syaitan? Dia keliru. Akhirnya dia terikut bisikan hawa nafsu. Setelah dia mengaji belajar, ya Allah, rupanya tu bisikan syaitan. Dia dah terikut hawa nafsu. Dia tak tahu mana satu. Ini adalah bisikan syaitan kah, dorongan nafsu kah? Bila kita belajar ilmu tasawuf, kita jumpa, oh, yang ni dorongan nafsu plus ada bisikan syaitan. Ini bukan idea suara hati kita yang benar. Bukan ajakan daripada jiwa-jiwa kemalaikatan. Itu. Dan ini doa ni, Ustaz, saya tengah diasak dengan syaitan iblis ni, apa nak buat? Ni. Rabbi, saya baca jemaah ikut. Rabbi, atas tu ada doa tu. Tu yang ayat yang sama atas sekali tu. Tapi offkan wakul saja. Just doa, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Perasan tak perasan, rupa inilah yang doa yang kita baca sebelum nak takbiratul ihram. Setiap kali sembahyang kita, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kita pun sembahyang. Inilah doa ni. Doa tu dari surah Al-Quran, daripada surah Al-Mu'minun ayat 97, ayat 98. Doanya kat sini rupanya. Doa yang mari daripada Al-Quran. Doa datang daripada Quran ni doa yang paling tinggi sekali. Doa ni bukan daripada hadis Nabi, doa daripada ayat Quran. Allah Ta'ala sendiri mengajar kita akan bagaimana agar syaitan itu, bila kita baca, syaitan tu bukan sekadar tidak bisik, dia tidak menghampiri kita. Saya yakin ayah ibu semua kita ada pengalaman berdepan dengan bisikan syaitan. Dan kita sendiri boleh tahu kita menang ke kita kalah waktu berhadapan dengan bisikan syaitan. Dia ada ketika kita di tengah ramai. Satu, ketika kita bersendirian. Dua, lain situasi dia. Ketika kita kenyang, ketika kita lapar, ketika kita berkuasa, ketika kita marah, dia lain tu. Bisikan masa marah senang, tak ada apa. Oh, waktu ni, waktu ni mari teringat, Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan, a'udzubika rabbi an yahdurun. Syaitan pun lari. Kita rasa macam lapar sikit, alhamdulillah.
Kita tak pernah mampu tuan nak berdepan dengan syaitan. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Syaitan ni dia teropong kita atas bawah. Dia sengih-sengih kita. Dalam keadaan kita tak boleh tengok dia, nak sengih kat dia pun tak boleh. Dia jentik telinga kita, hidung kita. Mamat seorang ni. Lagak baru jadi ustaz sekejap. Kan? Sengih. Tidur malam tadi dah tidur tak baca doa, dia sengih pandang kita. Apa aku nak plan kau? Nanti kau cuti ni 16 September. Kan? Dia bisik kat anak kita, dia bisik kat menantu kita, dia bisik kat kita, memanglah dia bisik. Oh. Yang mamai tu. Saya kena ibu dah tahu dah. Dan umur-umur kita sekarang, kita tahu dah. Jangan main-main dengan penangan syaitan ni. Bisikan dia bahaya. Sangat berbisa. Dia bukan kira wali ke ustaz ke. Bukan. Dia semua kena. Semua kena. Yang paling dekat, syaitan kacau dalam semayang kita tadi. Tuan-tuan, semayang subuh 2 rakaat. Saya yakin tuan dan puan ada pengalaman. Semayang subuh 2 rakaat pun ramai, bukan ramai. Ada yang keliru jumlah rakaat. Betul ke betul? Kan? Nak bagi ustaz, bagi contoh ustaz bisikan syaitan. Saya rasa tak pernah dengar lebih. Jangan semayang kita 2 rakaat. Itu saya nak deep lagi. Sujud kita ada 2 kali. Sujud semayang subuh ada 2 kali. Kadang-kadang saya kata bukan kata kadang-kadang dengan pengalaman kita semayang, kita pun dah tak ini sujud yang pertama ke sujud yang kedua? Sudah. Dia boleh jadi sampai ke tahap tu. Dalam semayang, dalam kita buat baik, dalam buat jahat tu tak payah nak cerita lah. Allah. Ni doa ni kena amalkan. Doa ini dalam surah Al-Mu'minun. Doa ini dalam surah kita, surah orang-orang yang beriman. Dalam Quran ada 3 surah penting. Pagi tadi imam kita Al-Fadil, imam kita baca rakaat pertama surah yang penting, surah Al-Fajr, 30 ayat. Cantik. Memang kita kena baca surah itu dalam sembahyang, luar sembahyang pun kita kena baca surah Al-Fajr. Lepas tu cantik imam kita Al-Fadil baca rakaat kedua. Surah apa rakaat kedua? Surah Ad-Duha. Cantiklah. Lepas Al-Fajar, Fajar ni subuh. Lepas habis Fajar, kita pun kuliah tak lama, kita masuk waktu syuruk, masuk waktu duha. Kalau ada surah syuruk, agak nak baca surah syuruk. Surah syuruk tak ada. Kan? Lepas habis Al-Fajar, Ad-Duha. Cantik, terbaik. Kan? Jadi itu belum cerita surah-surah yang penting. Ada 3 surah penting saya nak cerita. Yang pertama surah apa yang penting? Semua surah penting lah. Tapi tajuk isu yang saya nak bangkitkan ni 3 surah yang penting, iaitu surah kalau kita baca dalam Al-Quran awal-awal Al-Baqarah, Allah Ta'ala menceritakan sifat orang-orang yang beriman. Maka surah yang penting adalah surah Al-Mu'minun. Ini surah dia, surah yang ni. Kemudian 2 ayat setelah itu dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala ceritakan tentang orang kafir. So surah yang penting dalam Quran surah Al-Kafirun. Semua hafal. Yang ketiga, Allah Ta'ala cerita dalam Quran sifat orang-orang munafik. Maka dalam Quran ada satu surah namanya surah Al-Munafikun. Saya nak tanya diri saya dan ayah ibu yang sedang Jumaat dimuliakan, dalam 3 surah ini, surah mana yang tuan-tuan hafal? Bila tanyanya sengih semua kan. Surah Al-Mu'minun kah? Surah Al-Munafikun kah? Atau surah Al-Kafirun kah? Soalan saya ini 10 tahun yang lepas. Surah Al-Kafirun Ustaz. Setelah 10 tahun yang lepas dan 10 tahun yang akan datang, apa tujuan Ustaz tanya macam ni Ustaz? Janganlah sindir-sindir Ustaz. Saya sindir pada diri saya sendiri. Dulu, sekarang dan akan datang, surah Al-Kafirun lah yang kita hafal. Tak apalah, nak buat macam ni, surah tu surah pendek. Surah pendek. Dah beringkat usia ni, tambahlah sikit surah Al-Munafikun. Surah Al-Munafikun 11 ayat. Panjang sikit lah. Al-Kafirun pendek je. Lepas tu dalam lama sikit, hafal lah. Kalaupun tidak semua surah Al-Mu'minun, hafal ni 4 ayat yang ni. Baca dalam Qiyamulan, baca dalam solat duha, baca. Sebab makna ni dalam ni ayat ni. Baca dalam.
mesej yang nak disampaikan. Dan katakanlah wahai Muhammad, di dalam doamu, Tuhanku, aku berlindung denganmu dari bisikan syaitan, hasutan syaitan. Dan aku berlindung denganmu wahai Allah, agar dia tidak menghampiriku. Bisik pun tak nak. Kadang-kadang syaitan ni dia jauh, tapi bisikan dia sampai. Tak nak. Bisik dia tak nak. Dia datang dekat tanpa bisik pun tak nak. Syaitan dia datang dekat kita, dia gesek bahu dia gesek dengan bahu kita. Tapi tak bisik pun tak nak juga. Oh, dalam doa ni, dalam dan cantik. Allah yang menjadikan syaitan, Allah yang menjadikan bisikan syaitan. Allah Ta'ala kemudian menganugerahi kepada kita password. Doa ni kira password, faham? Penting password tuan-tuan. Akaun bank tuan-tuan, bank tuan-tuan, bukan bank saya, bank tuan-tuan. Tuan-tuan sendiri punya akaun duit tuan-tuan, tapi tuan-tuan terlupa password. Nak tanya apa khabar? Amjam, boleh? Bawa lah IC kat bagian tu. Saya, ini akaun saya ni. Kan, kita beritahu password kita lupa, masalah. Kita kena buat lain, kena reset balik. Allah Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, menghadiahkan kepada kita suatu doa yang hebat. Kongsikan doa ini dalam grup WhatsApp ayah ibu. Kamu masih kejap lagi tembakkan ni, pak, masuk dalam grup WhatsApp, beritahu dengan kawan-kawan grup WhatsApp ini, ada doa bagus ni, beritahu dengan anak-anak. Kita amalkan. Tak mampu kita tuan-tuan nak berdepan dengan bisikan syaitan. Syaitan sangat licik, sangat berstrategi berhadapan dengan musuh dia. Musuh dia kita. Dalam surah Yasin selalu kita baca, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Aku dah beritahu dah, kata Allah, jangan kamu ikut syaitan, jangan kamu sembah syaitan. Innahu lakum adu mubin. Dia tu musuh kamu yang nyata. Ini amalkan. Kemudian sambung ayat tadi yang kita baca tadi, ayat 99. Bisikan syaitan terus berlangsung sehingga bila? Sehingga nyawa sampai ke tenggorokan. Ni jangan tinggalkan ayah ibu kita. Kita pun biasa dengar, ustaz, kita orang memang dengan arwah ayah. Kemudian kita orang baliklah sekejap. Kita orang patah balik, ya ayah dah meninggal ustaz. Allah. Memang rugi sangat masa tu. Kena gile-gile. Jangan biarkan bisikkan, dengarkan, cakap elok-elok, baca ayat suci Al-Quran kat ni. Terutama doktor kata ni dah nazak tu, itu kena selalu ingatkan. Seorang di kalangan adik-beradik, anak-anak, bisikkan la ilaha illallah, sentiasa ingatkan, jangan lepaskan. Kalaulah arwah boleh hidup balik, dia katakan, itulah masanya aku nak kamu teman aku. Itulah masa dia, bukan masa lain ialah itulah masa dia. Tolonglah aku tenggelam, aku seumpama kelemasan yang sangat dalam suatu agenda pelemasan yang sangat hebat. Tidak ada yang dekat dan hampir kepada aku melainkan anak-anak, adik-beradik, ahli keluarga yang akan mengingatkanku. Tolong. Dan ini perkataan orang yang hampir mati. Apa perkataannya? Dia merayu kepada Tuhan. Apabila sampai kepada waktu hampir kepada kematian, maka berkatalah arwah, ini rahsia open secret. Allah Ta'ala mendedahkan apakah keinginan orang yang hampir mati. Apakah dia keinginan orang yang telah mati. Allah Ta'ala merakamkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Kesudahan golongan yang kufur ingkar itu apabila ajal maut sampai kepada salah seorang daripada mereka. Qala rabbi raji'un. Berkata arwah, berkata orang yang hampir mati, rabbi raji'un. Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku hidup di dunia. Dalam bahasa lain, ya Allah, jangan kau cabut nyawaku. Berikanlah aku sehari, berikanlah aku tak dapat sehari sejam, berikanlah aku seminit, berikanlah aku satu saat, wahai Allah. Kembalikanlah aku ke dunia, wahai Allah. Tuhan tanya, nak buat apa? Kamu dah hidup 40 tahun dan 50 tahun, sempat pencin, Gimari, macam-macam lah kamu buat masa hidup dunia, nak buat apa? Sekarang dah tiba ajal. Kata orang yang hampir mati, juga orang yang dah mati, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Supaya
aku dapat mengerjakan amal-amal soleh dalam perkara yang telah aku tinggalkan. Dalam tafsir cerita, maksud dia ialah dulu dia teringat waktu dia masih hidup dulu, masih sihat, masih berkuasa, masih muda, dia boleh infak. Tuan-tuan, contoh, kita boleh infak yang paling bagus, infak waktu subuh. Berapa banyak berlalu hari-hari dalam hidup kita, kita keluar daripada masjid ni ataupun berlalu waktu subuh, kita tidak infak walaupun RM1. Sedangkan kita boleh infak RM1, tak miskin pun. Bahkan kita boleh infak RM100, boleh. Tak miskin pun. Tapi berlalu hari itu, punya sibuk kita, tak apa kita urus hari itu, terlupa kita nak infak. Padahal kita orang masjid pun, bukan ada masalah pun. Yang tak bukan orang masjid, orang sibuk, orang yang tak faham agama tu satu hal lah. Kita orang masjid, boleh je. Ala nak keluar ni kita ada jumpa berapa banyak tabung tu. Ustaz, semangat Ustaz beritahu ni, kenapa? Sebab alhamdulillah saya dah infak tadi. Kalau saya tak infak, saya tak berani nak cakap ni. Sebelum saya cakap, baik infak dulu, kejap lagi aku cakap kan. Saya berani sebab saya dah infak tadi lah. Cantik lagi saya nampak ada ayah dia, muda dia waktu belum sembahyang subuh dah masuk. Wah, terbaik. Sebelum sembahyang subuh, terbaik. Itu lagi bagus. Yang baik sikit lepas sembahyang subuh sebelum keluar. Boleh. Tapi kita telah melepaskan 60 tahun, kita terlupa. Kita orang baik, memang kita infak pun. Kejap lagi waktu tu kita masuk bank online, kita masuk. Tapi cantik waktu subuh. Memang ada malaikat yang mendoakan. Infak waktu subuh. Dan cantik. Kawan ni pun dah beritahu, Ustaz tolong infak kan. Dia infak subuh ni. Infak dalam bentuk buklet. Tolong bagi Ustaz. Doakan untuk arwah ayah saya. Ini untuk arwah ayah saya dan bunda. Mudah-mudahan. Tuan-tuan sekalian jemaah, mari teringat arwah ni. Waktu nak meninggal dia, Allah Ta'ala akan datang. Dia macam iklan, dia keluar waktu akhir balik. Dia nampak, ya Allah, dia akan nampak masa-masa yang terbuang dalam masa hidup dia. Lalu inilah doa dia, ya Allah, hidupkan aku balik. Aku nak buat satu amal ibadat yang aku tak sempat buat dulu masa aku muda dulu. Waktu aku sihat, waktu aku hidup. Walaupun tak sihat aku hidup, aku sempat, aku tak sempat. Lalu apa jawapan Allah? Bukan tengok tu, Allah menjawab, kalla. Bukanlah. Kalla. La ni tidak. Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Saya nak tanya ayah ibu sidang jemaah. Bila kali terakhir ayah ibu sebut perkataan tidak, sekali-kali tidak? Biasa kita dengar kat dalam filem drama. Dengar dia. Tidak, sekali-kali tidak. Nak beritahu tidak itu kuasa dua. Oh, memang nak beritahu tidak campur marah. Oh, yang cakap ni Allah. Bukan tidak. Permohonan seorang hamba, kalau kita tengok versi ni, versi doa. Sebab tu berdoalah masa hidup. Kalau berdoa ketika nyawa sampai ke tenggorokan, Tuhan marah. Berdoa waktu dalam alam barzah, Tuhan marah. Doa sekarang ni masa hidup, minta. Berdoalah. Minta. Jangan berdoa. Kalau pangkat ayah anda bonda berasa nak hidup lama, doa lagi. Ya Allah, aku nak hidup lama lagi. Ya Allah, panjangkanlah umurku dalam ketaatan. Aku nak berjasa lagi kepada ummah ini, ya Allah. Aku nak berjasa kepada anak cucu-cucuku, ya Allah. Dengan kejirananku. Betul aku dah pencet, tapi aku nak berjasa, ya Allah. Aku ada ilmu, ada pengalaman dalam perkhidmatan kerajaan. Aku nak berkhidmat kepada ummah ini, ya Allah. Tolong, ya Allah. Boleh? Sekarang minta. Jangan dah nak meninggal pun nak minta. Minta sekarang. Ini doa. Allah Ta'ala marah kepada orang yang berdoa ketika nyawa sampai ke tenggorokan. Dan doa Fir'aun bukan sekadar Fir'aun, bukan sekadar orang biasa. Fir'aun pun beriman waktu nyawa sampai ke tenggorokan. Berimannya Fir'aun ditolak. Lewat. Betul lah. Syidi kata, sayang semuanya sudah terlambat. Kena. Itu memang kena. Lambat. Jadi ambil kesempatan untuk berinfak. Antara ibadat dalam surah Al-Munafiqun cerita, antara ibadat besar yang nak dilakukan oleh orang yang sudah meninggal ialah berinfak. Sebab tu infaklah atas nama arwah dan ayah ibu. Ustaz, saya nak infak arwah ayah dan ibu. Semalam saya post buku ni, ada orang infak kepada hospital HUSM. Dia hantar kepada pesakit kat Uak sana untuk arwah dan ayah dia. Dia niatkan untuk arwah ayah dan ibu. Ustaz, kalau saya niatkan untuk arwah ayah dan ibu, dapat tak pahala kat saya? Dapat. Tak kurang pun. Jadi jangan lokek bila kita infak, niatkan untuk orang lain.
Kita tak kurang. Yang paling miskin sekali, saja aku berinfak RM10 ni, yang ni untuk aku. Untuk arwah ibu kejap lagi lah. La ilaha illallah. Masuk je dalam RM10 tu, ini untuk arwah ayah ibuku. Ini untuk kita tak payah sebut, memang kita dapat. Ini untuk sekalian muslimin dan muslimat. Oh, ini berinfak atas nama Allah ni, kita boleh niat tak kurang pun pahala dia. Ustaz, kalau saya sedekah RM1, macam tu juga. Tapi agak-agak lah sedekah RM1. Tapi niat wali jami'il muslimin wal muslimat. Ya Allah, janganlah tunjukkan kedekut kita tu dalam berinfak. Kalau wali jami'il muslimin muslimat tu masuklah 100. Adalah dia, agak-agak lah. Boleh. Ustaz, saya nak sedekah RM1 tapi niat untuk sekalian muslimin. Boleh. Kalau mula-mula kerja tu boleh lah. Ini dah berapa tahun pencin buat kerja perangai wuduh, bagi lebih sikit. Ibu dimuliakan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala kata, tidak, sekali-kali tidak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Perkataanmu itu umpama doa, tapi perkataanmu itu kosong saja, tak ada boleh memberikan apa-apa bekas. Itu dalam bahasa ustaz mudah nak faham. Kalau kamu ni hanya sembang saja dalam alam barzah ni, kamu nak meninggal, kamu sembang saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di depan kamu, hei arwah, kiri kanan depan belakang atas bawah, sekarang ni kamu akan enter next station seterusnya, alam barzakh, sehingga datangnya hari kiamat. Dia macam naik apa tu, kereta api laju lah. Station seterusnya Putrajaya, Cyberjaya. Station seterusnya KLIA. Macam gitulah. Station seterusnya, kita dah habis semua dah. Apa lagi kita nak? Station seterusnya hospital KPJ. Kita kan, dua kita ni sama ada singgah hospital dulu ataupun masuk alam barzakh dulu. Terus mana satu? Pilih dua tu. Ustaz, jangan macam tu Ustaz. Saya tak naklah mati terus. Saya kalau boleh sakit, dapatlah, adalah masa untuk saya bertaubat semua. Allah alam. Ada dua. Bahkan ada doa agar kita terselamat daripada mati mengejut. Mati mengejut ni memang terkejutlah kita. Kalau meninggal dalam keadaan sakit, mudah-mudahan sakit, tempoh durasi sakit itu kita sempat membaca ayat suci Al-Quran. Antaranya tuan-tuan boleh baca dekat sini, tengok muka surat, ada ayat-ayat Quran ni, doa. Saya nak tunjuk doanya, muka surat 3 doa. Ni doa pada muka surat 3 tu. Saya baca, jemaah ikut. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ay yashfiyaka. Baca 7 kali. Ini waktu kita ziarah orang lain. Kalau kita sendiri sakit, as'alullahal azim Rabbal arshil azim, ujung tu kita adjust sikit, ay yashfiyani. Kalau susah sangat bahasa Arab, doa nak bahasa kita pun tak apa. Ya Allah, aku bermohon padamu, Engkau lah Tuhan yang Maha Agung. Engkau memiliki arasy yang agung. Kurniakanlah penawar syifa-Mu kepadaku, kepada saudaraku, kepada anakku, kepada isteriku, kepada suamiku, kepada sahabatku ini, wahai Allah. Boleh. Ustaz, kawan saya dekat hospital Sultanah Aminah, boleh tak saya doa jarak jauh? Jawapannya boleh. Boleh. Doa jarak jauh boleh. Ya Allah, aku bermohon kepadamu Tuhan yang Maha Agung, Engkau lah memiliki arasy yang agung. Aku bermohon, kurniakanlah penawar syifa kepada saudaraku yang sedang sakit di hospital Sultanah Aminah, namanya Ahmad Albab. Contoh. Sampai tuan-tuan, doa tu sampai. Dia tak payah belalutul apa semua. Sampai tuan-tuan. Dia ada 2 ibadat yang sampai, yang hebat. Pertama, ibadat doa. Yang kedua, sedekah bagi pihak. Kawan kita sedang sakit di hospital Nur Zahirah. Mana hospital Nur Zahirah? Mana? Kuala Terengganu. Banyak nama hospital, nama permaisuri. Kan? Ustaz, boleh tak saya sedekah bagi pihak? Boleh. Kita tahu kawan kita sakit, baca dalam grup WhatsApp, kawan kita sakit, ada kat hospital, nak ziarah, berasa tak sempat dalam tempoh terdekat. Kita pergi masuk ke masjid ataupun bank in online, sedekah bagi pihak kawan kita. Boleh. Ada 2 pilihan. Ataupun WhatsApp kat dia, slip tu hantar kat dia. Yang terbaik, diam.
Oh, baik. Baik. Masuk masjid kita ni ada nombor akaun. Kita nak minta jamaah kita simpan nombor akaun masjid. Jadikan dia favorite dalam kita punya bank. Macam ada berani. Atau buat arahan terus je RM10, RM100 setiap bulan. Potong. Baru ni saya jumpa ada satu organisasi tu, dia buat arahan, dia isi borang arahan bank tu. Kan? Arahan apa? Arahan terus bank tu. Yang tak apalah, lain tu tak apalah. Yang menariknya tarikh akhir, apa tu dia panggil? Tarikh akhir nak bayar tu. Ya Allah, siap-siap type dah. Dia tulis apa? 31 hari bulan 12 tahun 99. Ambil kau. Saya kata, ya Allah, maksud ni sehingga kiamat. Bila tengok, sehingga kiamat ni. Ada tengok kawan tu isi tu. Kawan tu, Ustaz, saya isi RM10 lah. RM10 pun mungkin besar. Tiap-tiap bulan potong sampai hari kiamat. Oh, mantap. Tengok-tengok kawan kita tu 3 bulan kemudian meninggal. Nak beritahunya oleh kerana keazaman dia untuk berinfak RM10. RM10 itu pahala tiap-tiap bulan sehingga datangnya hari kiamat. Mantap. Allah. Walaupun kawan kita dah meninggal, bulan yang ketiga dia berinfak. Allah. Besarnya pahala infak. Saja-saja ya Tuhan nak bagi. Seterusnya doa tuan-tuan pada muka surat, just nak share muka surat 5 tu. Ada gambar yang kat atas tu, gambar pesakit. Ini hospital Kuala Lumpur. Just nak beritahu, pesakit ni sudah pun meninggal dunia. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Arwah Haji Kamaruzzaman. Yang kat atas, gambar yang kat atas. Ini dia antara pesakit yang dapat buku ni ketika ziarah di hospital. Dan kita sempat ambil gambar, cetakan ni cetakan yang keberapa dah, banyak kali cetak dah ni. Kemudian doa muka surat 6. Muka surat 6 ni tuan-tuan boleh baca ni, doa ni. Kita nak tutup dah ni. Ni doa ni saya terima daripada almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harundin, pengasas Darus Syifa. Guru saya dan guru tuan-tuan. Saya baca, tuan-tuan amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma anzil alaina dawaan min dawaika wa shifaan min shifaika wa barakatan min barakatika wa rahmatan min rahmatika ala hadhil awja'i. Kalau kita doakan seseorang, sebut nama dia. Kalau kita tak nak umum ataupun untuk kita yang sakit, tak payah sebut. Wal amradi wal asqami fatabra birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan ke atas kami penawar daripada penawarmu, kesembuhan dari kesembuhanmu, berkat dari keberkatanmu, jua rahmat daripada rahmatmu terhadap penderitaan yang dideritai oleh orang yang sakit ini. Sebut nama kalau kita ziarah kawan ataupun kita yang sakit, sebut nama kita pun boleh. Juga semua yang mereka yang lemah, sembuhkanlah wahai Allah, sembuhkanlah wahai Allah, sembuhkanlah wahai Allah dengan rahmatmu, wahai Allah, Tuhan yang maha kasihan belas terhadap hamba-hambanya. Seterusnya muka surat 8, doa lagi. Hadis daripada Nabi SAW, hadis Bukhari Muslim, muka surat 8 tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Wahai penguasa seluruh manusia, hilangkan penyakit ini, sembuhkanlah. Engkaulah Allah yang maha menyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Sembuhkanlah dengan kesembuhan sempurna tanpa meninggalkan rasa sakit. Power tuan doa ni. Nabi ajar kita suatu doa yang mana kita minta Allah Ta'ala sembuhkan sampai hilang sakit. Dapat. Dahsyatlah. Hari ni teknologi hilang sakit, bius, tak apalah, bius tu. Tapi kadang-kadang ada kawan-kawan kita, Allah Ustaz, bius tu tak jadi ke apa, waktu sehari terjerit-jerit Ustaz. Ya Allah, kesiannya. Kan? Jadi Allah, dalam makna bius tu Nabi dah ajar 1400 tahun yang lalu doa tu, masya-Allah. Rahmatnya doa daripada Nabi SAW. Kemudian muka surat mana lagi? Muka surat 12
Ini tuan-tuan boleh baca ni artikel santai. Nak wuduk ke nak tayamum? Bagaimana cara taharah pesakit? Muka surat 13 cara solat orang sakit. Muka surat 14 15 zikir-zikir yang biasa, yang dekat, yang mudah untuk pesakit. Muka surat 16 kata-kata hikmah. Muka surat 17 doa buat pesakit yang baru saja meninggal dunia. Muka surat 18 kalau tak nak sakit inilah makanannya, jangan makan roti canai je. Muka surat 19 ini kita yang duduk hospital lama-lama jangan lupa buat wasiat, sebab kita hanya ada dua option saja, sama ada pulang bertemu keluarga tersayang atau pulang bertemu Allah Maha Penyayang. Jadi kita ada 50-50. Kena pula kanser ke apa ke, berat kepada kita, dia tak balik rasanya. Cepatlah buat wasiat. Cepat buat wasiat. Kan? Wasiat ni tak semestinya harta. Harta tu part 2, part 3. Part 1 nasihat, wasiat seorang ayah kepada anak-anak dia. Apa pesanan kita kepada anak dia? Pesan kita, long janganlah kamu tinggal semayang. Janganlah semayanglah, belajarlah, datanglah ke masjid. Banyak pengajian kat masjid. Kuliah subuh tiap hari. Datang. Pesanan tu penting. Kalau boleh jangan rakam suara. Susah nak tulis-tulis, rakam je. Kemudian terakhir muka surat 20 tu, 20-21 tu doa Nabi Ayub alaihissalam. Ada, ini satu pagi nanti kita syarah ni buku ni. Tajuk muka surat 20 dan 21. Wallahu a'lam. Ampun maaf. Ada yang tak dapat kat belakang, ada lagi. Ada yang baru sampai ataupun ustaz saya nak lagi, ada lagi baki sikit kat atas. Di depan ni pun ada. Tuan ambil. Ini adalah infak daripada saudara kita. Kita doakan ayah ibu dia dan doa ibu kita semua insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi' mudkhalahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kul min dzikil qabri wal luhud ila jannatika jannatil khulud ma'al ladzina أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.